Dia masuk dalam TV, dia kata Allahyarham Asy-Syaikh Ustaz Ibrahim Idiyah ni penganah. Dia kata PAH ni jahat, serang pihak boleh, buat apa itu, perpecahan, merosakkan perpaduan kaum, macam-macam dia kata ke kita. Kesan daripada peristiwa Mawlid itu. Dan 29 tahun baru tahu cerita semula, pengakuan daripada Datuk Musa Hitam, timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Dia mengatakan memang salah kerajaan. Tuan-tuan, dalam Pak Anwar Yassin nak sokong ni. Kenapa? Sebab dia kerajaan, kita rakyat. Kena kita sama. Semua jabatan kerajaan dia suruh pasang aircon 21 darjah Celsius. Sesuai dengan udara Malaysia. Itu langkah penjimatan. Api elektrik model sejuta lebih setahun, tuan-tuan, kediaman Perdana Menteri. Air 36,000 sebulan. Berapa sehari, berapa kali? Semua masuk mandi wajib, tuan-tuan. Kalau air hampa 36,000 sebulan, rasa selang 5 minit mandi wajib dua, selang 5 minit mandi wajib, selang 5 minit mandi wajib. Mandi wajib sama. Rasanya kalau badak sungguh pun tak sampai badak tu. Bila kena kita suruh jimat. Kena kita sebelah langkah penjimatan. Cik. Sebelah langkah penjimatan. Angkat ayat. Tengok saya beli RM1 je. Ini beli ayat bukan bapak dia. Kalau kita dapat beli RM1, kita lain lah. Kita tahu lah dapat faham apa dan mana. Kalau kita cari-cari kita tak jumpa, kenapa orang faham? Kita tak ada fikir. Jadi sudah-sudah kita jadi bodoh. Mikir cuma orang boleh faham. Kita tak ada mikir. Mata buta ke, telinga pekok ke, hati mati ke, tak tahu dah macam mana dia boleh faham. Kita pun tak tahu. Tambahlah hati tadi. Orang yang kita cakap saham 14 malam, 14 hari, 14 malam tanpa henti, tak habis lagi cerita keburukan dia. Baik, ada kata Nabi. Nabi cerita akan datang kepada kamu pemimpin yang malu dari anfusihim malah yang malu dari aku. Mereka itu bekerja untuk diri mereka, tapi bukan untuk kamu. Lalu kata Nabi lagi, wa in afaqtumuhum adallukum. Pemimpin yang mana kalau kamu taat kepada mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Memang sesat ikut Allah. Dalam Quran, tuan-tuan, kalau satu huruf je, Ibnu Mas'ud kata, man kafara biharfin minhu faqad kafara bihi kullahu. Siapa kufur dengan biharfin, dengan satu huruf minhu, daripada Al-Quran, faqad kafara bihi kullahu, maka dia telah kufur dengan seluruh daripada Al-Quran. Kalau satu huruf dia kata man kafara bi ayatin minhu faqad kafara bihi kullahu. Siapa kufur dengan satu ayat daripada Al-Quran, faqad kafara bihi kullahu, maka dia telah kufur dengan seluruh daripada Al-Quran. Dah Allah tolong banyak orang. Kasih amat tolong banyak orang kasih amat. Baru kasih selamat pula. Dia kena kasih amat. Dah. Itu tak apa lah tu. Kemudian akan datang. Akan datang. Sebut yang akan datang. Datang tak tahu ni. Malah nak jadi. Ada rezeki. Cari saya solat sini.
Dua ada. Ada buat saya suruh. Itu sekali bergurau. Tunggu tak dia kata. Ada anak saudara saya. Dia kata dia gurau tak. Daripada ada seorang. Kalau dia cari itu, dia cari orang Melaka. Bukan anak orang Melaka. Tak ada. Gurau itu. Dia cari suruh. Ayah tak boleh. Seorang tu pun smart tech. Tas Enggo kadang-kadang pakai. Apanya pakai smart tech. Tak ada tas tu. Good. Bye. Pagi tadi keluar ni. Tak balik-balik dia. Ya Allah. Baik, itu kata Nabi. Lepas Nabi kata wa'in asal jumuh ketalukum. Pemimpin yang kalau kamu derhaka pada mereka, ketalukum mereka akan membunuh kamu, menyiksa kamu. Itu Nabi beri gambaran akhir zaman. Lalu sahabat Nabi bertanya, Mazana sahau, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana kalau kami hidup pada zaman itu? Zaman kita ni lah. Kalau kami hiduplah pada zaman itu, macam mana? Kami nak buat-buat ni. Nabi kata, kunu ka ashab Isa. Kamu kena jadi seperti sahabat Nabi Isa. Baik. Ringkas cerita, Nabi lagi. Dulu-dulu lah. Masuk PAH dulu-dulu. Saya masuk PAH ni umur belah-belah tahun. Duduk dalam PAH. Dulu-dulu kalau kita usrah dalam PAH, dululah. Surah As-Sah tu wajib hafal. Adik 40 wajib hafal. Masurah apa semua wajib hafal. Betul dulu-dulu masuk PAH lama-lama masuk PAH. Jadi alim, jadi reti, jadi pandai. Kalau setakat Ketua Biro UMNO Malaysia tu padang Ketua Cawangan PAH ya. Setakat nak debat. Dulu usrah zaman kita dulu. Tu hebatnya usrah ni kena kembalikan semua tu. Adik 40 wajib hafal. Surah As-Sah wajib hafal. Ada dia ada cerita balik tadi dalam surah As-Sah tu Allah Taala cerita tentang kisah Bani Israel. Bila mereka ni ramai daripada kalangan mereka yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu bila dia tengok ramai orang ikut, dia pun panggil penduduk-penduduk Bani Israel kumpul. Lalu pemimpin Bani Israel buat tawaran. Siapa daripada kalangan kamu yang mahukan gelang-gelang dan lengan-lengan isteri kamu dibaleti dengan gelang daripada emas? Tinggal ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, mari ikut kami. Pada beriman dengan Nabi Musa itu sebahagian ingat. Tak tahan, gelang emas betul-betul. Dia tak ada, kita tahan, bini pun tak tahan. Orang lelaki dia kata nak harta tahan, bini tak tahan. Dengan orang lain bengkel mampu. Orang katakan bengkel misal boleh banyak tu aju. Dengan bini bapa menakut. Dia ada orang Mesir itu. Habis tuan-tuan. Tak habis lagi. Tak buat tawaran lagi. Siapa mahukan leher-leher isteri kamu dibaleti dengan rantai daripada emas? Tinggal ajaran buat Nabi Isa, hari itu kamu ambil. Nabi Isa tuan-tuan nak tahu emas tak ada. Nak tahu tanah tak ada. Dia bawa Islam, bawa agama, dia diperintahkan oleh Allah, bawa syariat. Dia tanya kepada kaum dia, man ansari ilallah. Dia tak tahu emas pun. Cuma tanya, siapa daripada kalangan kamu yang sanggup untuk menjadi penolong kepada agama Allah? Daripada beribu-ribu yang telah beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, hanya 13 orang saja yang menyambut nahnu ansar. Kamilah yang sanggup menjadi penolong kepada agama Allah. Ya Allah. Dah. Apa macam dipaham? Pilihan raya ni debat. Dan tuan lain tu dulu yang sesi yang lepas
Saya kalah 400, dia kalah 500. Dua kali ni saya menang, dia kalah 2,000. Mana nak tahan? Sebuah rumah peda bagi 15,000, bagi 15,000, 15,000, 15,000. Out, tuan-tuan. Baru kata Alipah ni, kalau dia tak pergi usrah, dia tak pergi program terbiah haraki, isyimat terbaru dan sebagainya, jiwa dia tak kuat, tak hukum. Ada yang penting program-program dalaman ni. 15,000, out, mau lepas kali pun, mau lepas, out, tak tahan. 15 riyal boleh tahan? 15,000, hak tak gila, jadi gila. Hak gila tak, kau gila. Tahanlah. Beri lah. Baru berapa ratus? Banyak mana dah saya bayar? Ya Allah, hadir tu bodoh pun. Apa hadir pula? Gaji tu bagi hujah-hujah tolong pun tak apa. Pangkau juga. Apa? Dapat beri. Pak bagi benda. Pak bagi benda. Ada orang tanya, Pak bagi benda. Dan Nabi Isa bagi apa? Nabi Muhammad bagi apa? Di kala mana orang-orang kafir menawarkan harta benda kepada kaum kafir pula, Nabi tahu apa? Kaum Bani Israel menawarkan gelang mah, lantam mah kepada kaum-kaumnya, Nabi Isa tahu apa? Hak kita dah susah sangat tu, pasal apa? Tak ada cari menteri darah sendiri ke? Hang rasa ada cakap. Ada. Tinggal 13 orang. Daripada 13 orang, tinggal seorang. Tinggal 12. Kalau orang tu dia belok tu. Dia beritahu orang yang lebih besar. Sehingga dia bagi tahu tempat penyembunyian Nabi Isa dan para sahabat. Seorang lelaki yang bernama Yahuda, yang akhirnya Allah Ta'ala menukarkan rupa dia menyerupai dengan rupa Nabi Isa. Lalu dialah yang ditangkap, disalib. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Tinggal 12 orang tuan-tuan ditangkap, digali lubang, tanam separuh badan, lalu digergaji kepala mereka sehingga putus. Lepas tu bila sahabat Nabi tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kalau kami hidup pada zaman itu? Nabi kata, kunu ka ashabi Isa, kamu mesti menjadi seperti sahabat Nabi Isa. Nusyiru billah, syiri wa'udilan ala al-hasab. Mereka itu digergaji kepala tubuh mereka, dan mereka itu disolid pada batang-batang kayu. Pak mati itu solid pula. Ya Allah. Tapi kata Nabi, dialah jadi itu. Kerana apa kata Nabi? Mautatun fi ta'atillah. Mati dalam keadaan taat kepada Allah khairu min hayati fi maksiatih. Adalah lebih baik daripada kamu hidup tapi kamu bermaksiat kepada Allah. Ya mati, dapat syurga. Daripada jadi UMNO apa tu, lama-lama mati tak? Itulah betul dia. Akhirnya sudah-sudahlah, berjuang-berjuanglah. Itu ni, tolonglah apa yang patut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sayang tenaga, janganlah sayang duit. Kita dah nak mati belaka dah ni. Nak bawa bekal apa di hari akhirat? Kalau kita duduk atas dunia, tak nak tolong agama Allah. Kalau kita ada duit, kita tak nak sumbang pada Islam. Nak buat apa kita ni? Nak balik akhirat esok nak bawa apa? Kita nak bawa apa duit yang kita simpan tu, tak ada nak ambil dah. ATM pun tak ada nak bawa. Gigi mah, kalau ada gigi mah, orang congkir lagi buat semua. Mati-mati-mati. Pasal kata nak bawa, congkir lagi buat semua. Tak. Tak boleh jadi terusan. Kalau kita tak bagi waktu kita hidup ni, masa bila lagi boleh kita bagi? Kita sayang nak tenaga kita untuk tolong program-program di makam, program-program parti apa semua ni. Kita sayang tenaga kita. Esok kita mati, esok kita nak bawa apa? Saksi daripada tenaga kita. Takkan nak
tunjuk depan Allah, ni aku tengok Hindustan sehari, minggu, 3-4 jam, 5-6 jam. Ni bagi aku cari mata kedara. Ni bak pergi bandar, ni bak pergi pasar malam. Bak cari makan, bukan main, sungguh lagi tenaga aku ni habis. Bak pergi pasar malam, bukan main lagi, sungguh tenaga aku ni habis. Bak berjimat, bukan main lagi, pantang sentuh. Tapi untuk Islam, waktu orang bekerja, tolong mak makan, tolong naik kereta, tolong tu, dia boleh tidur. Gua dah tahu. Kenapa kita untuk Islam? Detik-detik, saat, masa, tenaga kita untuk Islam. Katakanlah kita bersurah akhlak. Ada akhlak. Akhlak ni bukan setakat akhlak baik begitu je. Akhlak berfikir dia ada juga. Ni akal. Mana kita yang berfikir untuk Islam? Dan Allah Ta'ala sebut inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-fu'ad, perasaan, akal, semua Allah Ta'ala panggil sebagai mas'ulah, tempat dipersoalkan. Kalau otak kita ni, kita guna ni sekadar nak fikir macam mana nak cara fikir. Kita sekadar guna untuk dunia ni, tapi kita tak guna pun untuk agama. Kalau kita fikir macam mana aku nak cari duit makan, ke mana aku nak bagi pas ni kuat, apa begitu gini, setiap detik akal tu berfikir, Allah Ta'ala bagi pahala. Akal tu akhlak berfikir. Kalau kita ada masa fikir cuma apa ya, yang pak kelaka dan galau, kita fikir. Fikir dapat pahala. Ni fikir mana aku tak tahu. Orang kau ada fikir jalan dan nipu. Ada dosa lah fikir gitu. Ini otak nganggu banyak sangat. Otak nganggu untuk menjadi otak tak tahu. Kadang-kadang kita bakal fikir sungguh-sungguh, semua otak. Apa tu alih pula? Boleh pula rumah kita daripada tak ada boleh ada rumah, kereta daripada tak ada boleh ada kereta, makan daripada tak ada boleh ada makan. Kita boleh fikir pula nak cari makan, minum gitu gini apa semua boleh. Apa tak boleh nak fikir banyak orang, tapi buat dia tak mau fikir, tak boleh enjoy lah. Dia pula memang lah. Cuma makan semua sekali fikir. Macam mana cari? Dapat. Okey. Jadi nak dikata, biarlah kita mati kena gaji tubuh ke apa semua. Inilah akidah kita. Kerana mautatun fi ta'atillah. Kalau kita mati dan keadaan taat kepada Allah, itu adalah lebih baik min hayati fi maksiatin, daripada kita hidup tapi maksiat kepada Allah. Hidup sama tu. Apa tu itu? Apa buat maksiat? Dan Allah maksiat. Menyokong kerajaan yang mentang Quran. Maksiat tu. Tak, kedak. Ada doa kata tak. Kadang-kadang kita tengok. Kita tengok muka kau ni. Tak. Jadi, rasa cukup sekadar tu. Di sini ada buku Aku dan Pas. Buku ni sebenarnya coretan dalam Facebook je. Saya bukan ada masa kat nulis, Pak Maya subuh je. Pak Maya subuh, nulis lah. Ni tak nulis lah, iPad hilang. Tuan-tuan, nulis. Aku adalah orang-orang yang berbina. Adalah dua syarikat tu, syarikat yang agak besar juga lah. Memang juga. Jadi dia nak buat, tapi dia beri syarat, dia tak nak tajuk Aku dan Pas. Sebab dia kata dia nak komersialkan jualan, saya tak
Dulu saya macam orang UMNO juga dulu. Selama belah-belah tu kata apalah Pak dengan UMNO ni berbalak. Dia tak kata gitu lah. Bodoh semua lah. Apa ke Pak dengan UMNO sama-sama Melayu? Balak untuk bodoh. Dulu saya kata gitu. Ini bila dari rupanya siapa tak nak balak dengan UMNO, dia lah bodoh. Siapa tak nak balak bodoh. Sifat balak memang Allah Ta'ala buat lah. Ini kebiar sikit pula. Boleh ada orang ni. Memang Allah Ta'ala dah buat balak ni. Rasa kata dengan orang atas pada batang tubuh kita ni dah ada sifat balak. Allah Ta'ala kata wahadaina hunajadain. Aku bagi pada kamu dua jalan. Satu jalan baik, satu jalan jahat. Hak baik jom pergi surah lah ni, hak baik. Hak jahat pula pergi surah apa rumah baik. Dia balas dia dua tu. Ni adik kata jom kita pergi dengar orang ceramah. Hak jahat pula kata apa pergi dengar ceramah baik dalam TV. Dia balas dua tu. Atas batang tubuh kita wahadaina hunajadain. Dia dah balas tu. Hak baik kata dia nak kapah. Nafsu jahat kata nak pagar lacing. Dia balas dah dua tu. Itu atas batang tubuh kita dan balas dah. Jadi hak baik dia mesti mengalahkan hak jahat. Baru hak baik dia dapat kemenangan. Itu baru atas batang tubuh kita. Dengar orang lain lagi jauh. Atas batang tubuh pun balas dengan orang lain lagi pula balas. Kena balik kami ni balas. Ini UMNO yang malam pakai baju merah. Baju putih, air pink, tudung pink. Ini buat apa? Janggut seleret, pusat. Dia pagi-pagi dia ngotok pak, ngotok UMNO, bahasa celaka, alam jarak. Ini ngotok. UMNO, gila-gila dia tutup. Amal bahasa alam jarak semua lah. Ada najis hangat dalam UMNO tu. Dia punya kuat. Ini UMNO. Kalau ada dia perlu UMNO. Dia siap UMNO, dia angkat. Kata ada UMNO tu tak ada rumah tu. Kaya UMNO tu kan, jadi kaya dia. Itu dua bini. Ada anak 5 pula. Balas lagi. Anak tambah mayat. Dah kita balas dah. Wahadaina hunajadain. Dua jalan. Kalau sifat baik tak nak berbalas dengan sifat jahat, aku selama-lama lah jahat tu akan menang. Bahak jahat ni tuan-tuan, sedap dia dapat cash. Hak baik ni sedap dia, nanti mati tu masuk syurga sesat. Hak nak UMNO. Kalau kita tak nak balas dengan UMNO tuan-tuan, sampai bila-bila Islam ni tak tertegur. Allah. Faham? Dulu memang saya kata, apa pak nak UMNO ni balas, bodoh sungguh. Sekarang ni, siapa mana-mana orang tak nak balas dengan UMNO, memang dia bodoh. Kedudukan sebenarnya begitu. Faham tu? Faham tak? Faham? Lepas tu, takut apa nak balas dengan dia? Balas lah. Balas tu maksudnya berlawan lah. Bukan jumpa. Jangan gitu pula. Kita ada usul bertahan. Kita ada semua tu. Faham? Tapi kita mesti berbalas. Kebaikan mesti berbalas dengan yang jahat dan mesti mengalahkan yang jahat. Nak mengalahkan dia tu kena balas ha? Itu cerita aku sebab ada tu apa kamu dia start malah lain-lain malah loh. Kalau kita ni awak Islam, kita malah lain dengan lawan Islam. Bila-bila dah Islam tak kenal. Atau jawab je dalam akhirat selesai. Sejarahnya dah begitu dah. Berperang. Bukan setakat Nabi ni kena tindas, kena gini. Nabi buat lagi, orang kafir tak bagi. Nabi buat juga, orang kafir marah. Nabi buat juga, orang kafir buat mana. Nabi lawan juga. Akhir sekali ni, apa mereka perang, bunuh-bunuh antara satu sama lain. Lawan juga. Kenapa? Kerana nak memenangkan Islam. Itu sudah ada.
Tengok bila kita tak kuat, kita gagal mengalahkan dia. 529 sahabat-sahabat kita bakal gugur syahid. Kenapa orang kafir yang berkuasa? Kenapa orang kafir yang berkuasa? Kita tak cukup kuat untuk mengalahkan mereka supaya kita mendapatkan kuasa. Akhirnya kita yang dibunuh, umat Islam yang dibunuh. Ni ada tanah kena gampang, macam-macam lah, kena khianat dia Allah. Sebab kita gagal mengalahkan dia. Kenapa gagal mengalahkan dia? Sebab kita tak nak balas dia. Tak bersedia untuk berbalas. Tak sedia untuk balas, kalah. Awal-awal lagi kalah tak? Tak lawan lagi, kalah tak? Dia tak jadi orang gagal kena gitu. Malah wujud lah buat cakap ni. Pandailah pada saya balik. Angkat macam tuan. Sebab urusan sendiri. Nak kabur balik. Anak-anak start malam. Ganas, angin je dia. Kalau nak berjuang sangat. Nak berlawan sangat dengan UMNO. Nak jadi part sangat. Gini saja. Tak tahu, panggillah duduk rumah. Tengok industri apa semua gitu gini apa semua. Buatlah apa yang patut. Lepas tu di hari akhirat bila mereka tanya qalu fima kuntum, jawablah. Aku tengok industri. Mana dah berjuang apa? Jawab. Kalau lepaslah soalan ini. Ada Quran ini mukjizat. Hebatnya Quran. Belum lagi kita bagi alasan. Al-Quran tu terlebih dahulu menjawab alasan kita. Itu hebatnya Quran.